Kopi Vosian, Izo I Beverly Anastasia Lin, Miampai Dozo.bttv, Sodogiti. Lebih banyak destinasi pelancongan kini dibuka di Sabah. Taman Hidupan Liar Lokawi, Pusat Pemeliharaan Orangutan Spilok dan Gua Gomantong Sandakan yang ditutup berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 13 Januari lalu akan kembali menerima pengunjung apabila dibuka 1 April ini. Pembukaan semula pusat dan Taman Hidupan Liar itu susulan kebenaran pergerakan rentas daerah mengikut 6 zon ditetapkan dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemilihan PKPP kini. Bagaimanapun, Pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah, Augustin Tuga menegaskan bahawa pengunjung ke pusat dan Taman Hidupan Liar berkenaan perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan bagi mencegah penularan COVID-19. Pergerakan rentas daerah yang dibenarkan di Sabah adalah mengikut 6 zon ditetapkan. Zon 1 melibatkan daerah Kota Kinabalu, Kota Belud, Ranau, Tuaran, Penampang, Putatan dan Papar. Zon 2 merangkumi Beaufort, Kuala Penyu dan Sepitang. Manakala Zon 3 meliputi Kudat, Kota Marudu dan Pitas. Zon 4 pula melibatkan Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan Tongod. Zon 5 merangkumi Tawau, Sempurna, Lahadatu, Kunak dan Kalabakan. Manakala Zon 6 meliputi Kedingau, Tambunan dan Tenem. 6 zon berkenaan mempunyai pelbagai destinasi dan tarikan pelancongan termasuk yang berada dalam seliaan Taman-Taman Sabah dan Jabatan Hidupan Liar Sabah. Kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kes positif baru COVID-19 di Sabah kembali menurun dengan 33 kes dilaporkan hari ini berbanding 73 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 54,107 kes. Tiada kes kematian dan kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masili Manjun berkata, semua daerah di Sabah mencatatkan kes satu angka hari ini. Daripada 33 kes baru hari ini, Kelingau mencatatkan 8 kes positif berbanding 29 kes malam. Ini diikuti Kalabakan dengan 6 kes, Tambunan 5 kes dan Kota Kinabalu 4 kes. Manakala Sandakan, Tawau dan Nabawan masing-masing merekodkan 3 kes. Satu daerah hanya mencatatkan 1 kes positif baru hari ini, iaitu Tenem. 19 daerah lagi tidak merekodkan sebarang kes baru dalam tempoh 24 jam lalu. Daerah Ranau bertukar dari zon jingga ke zon kuning. 79 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 366 pesakit sedang menjalani rawatan. Setakat hari ini, secara kumulatif, 39,359 orang telah menerima suntikan vaksin dos pertama di Sabah. 286,883 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Proses pembelajaran sepanjang hayat penting untuk mencapai kecemerlangan. Warga Kerja Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR perlu menerapkan proses pembelajaran sepanjang hayat untuk menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran dengan memberi penekanan kepada amalan nilai-nilai murni serta integriti yang tinggi. Menterinya, Syahelmi Yahya berkata, menerusinya, mereka akan mampu mencapai kecemerlangan, seterusnya memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau berkata,
Aspek itu amatlah penting untuk menjayakan inisiatif Sabah Maju Jaya 2021-2025. Katanya, integriti dalam sesebuah kementerian boleh membawa visi kementerian jauh ke hadapan. Shah Helmi berucap di Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang KPMKR di Kota Kinabalu siang tadi. Dalam majlis itu, 64 orang pegawai dan kaki tangan kementerian menerima anugerah dan sijil penghargaan Perkhidmatan Cemerlang. Pasangan pengantin di Tongod menerima insentif RM1,000. Seramai 141 pasangan pengantin baru di kawasan Dun Kuamut menerima insentif RM1,000 sumbangan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuamut Datuk Masyung Banah bagi tempoh Jun 2018 sehingga Mac tahun ini. Masyung berkata sumbangan itu adalah manifestonya semasa pilihan raya umum pada 2018. Katanya, sumbangan itu akan diteruskan sehingga pilihan raya negeri akan datang sebagai antara agenda domestik untuk anak-anak muda di kawasannya. Selasa lalu, 20 pasangan pengantin baru telah diraikan dalam satu majlis tradisi dan menerima insentif berkenaan iaitu masing-masing 10 pasangan di Tongod dan Penangga. Insentif RM1,000 itu disampaikan oleh Masyung dan isteri Datin Grace Elvira E. Ebin. Sementara itu, Masyung mengingatkan rakyat di negeri ini agar tidak percaya dengan kabar angin yang tersebar di media sosial mengenai impak negatif pengambilan vaksin COVID-19. Katanya, ini adalah tindakan untuk menakutkan orang ramai agar tidak menyertai program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Masyung dan isteri menerima suntikan vaksin dos pertama COVID-19 di Tongod semalam. Sebanyak 85 buah rumah haram yang dihuni warga asing telah dirobohkan dalam satu operasi bersepadu Obsrobo. Operasi itu diketuai Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK di Kampung Cendrakasih, Kolombong. Tindakan itu dibuat kerana DBKK sering menerima aduan daripada penduduk sekitar. Ia berhubung masalah sosial dan jenayah seperti mencuri elektrik dan air, penyalahgunaan dada jenis syabu dan judi di kawasan penempatan haram ini. Operasi tersebut dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut bermula pada 17 Mac. Ia membabitkan 27 anggota penguatkuasa di BKK, PDRM, Sabah Electricity Sdn Bhd dan Jabatan Air Negeri Sabah. Pihak di BKK juga telah mengenal pasti beberapa penempatan haram yang lain. Tindakan-tindakan perlu sedang diambil mengikut proses undang-undang dan prosedur yang ditetapkan. Ketua Hwadan Misomo Tokau Vago.